العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Madha Khasir Al-Alam Bil Hintatil Muslimin karangan Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Kita menyambung perbincangan kita bulan lepas, yang mana kita berbicara tentang dalam satu topik nasib baik dunia Islam pada abad ke-6 Hijrah. Pada abad ke-6 Hijrah bermaksud tahun 500 lebih. Cuma kalau di sudut lain, abad ke-6 Hijrah merupakan abad yang kontang di dalam dunia keilmuan hadis Islam terutamanya lah. Abad itu bukan tidak ada ulama yang hebat, tetapi di sudut ilmu hadis zaman itu tak ada, kurang. Hampir tidak ada lah. Sampailah selepas daripada fasa Mongol kurun ke-7, kurun ke-8, barulah dia berlaku The Great Reset. Bukanlah The Great Reset, dia berlaku satu kebangkitan semula lah. Ilmu hadis dan ilmu-ilmu lain lah. Ilmu lain okey, tapi ilmu hadis ni sebab, tapi bukan kata ilmu lain, ilmu lain jugalah, pemikiran dan sebagainya. Selepas kita kena teguran oleh Mongol itu, maka bangkit semangat-semangat yang baru. Secara politiknya pun begitulah. Saya ingat satu orang tokoh, Nasiruddin At-Tusi. Dialah yang kumpul semula kitab-kitab di Baghdad yang terbakar, tapi yang baki-baki tu dia kumpulkan semula dekat Tus, dan dia buat semula perpustakaan, simpan saki-baki yang ada. Kemudian terbina Darul Hadis dalam tahun 658 Hijrah. Dibuat Darul Hadis yang pertama. Kemudian tokoh-tokoh dimasukkan dalam itu dan sebagainya. Jadi itu yang berlaku pada kurun ke-8. Tapi malam ni tuan-tuan, kita nak cerita tentang kurun ke-6 Hijrah. Bulan lepas saya ingat kita dah cerita dah sedikit sebanyakkan gambaran kurun ke-6. Dan saya ingat, saya tengok kat video Banjir tadi, bulan lepas kita cerita pasal, kita ambil daripada awal kot kan. Kita ambil daripada awal sampai kurun ke-6, kemudian kita stop kurun ke-6 tu kan. Jadi bulan ni malam ni kita nak masuk lah yang dibincangkan oleh Maulana Abu Hasan. Apa yang dikatakan nasib baik dunia Islam pada kurun ke-6 Hijrah ni? Sebab kurun ke-5 penghujungnya itu perang salib pertama. Kita dah cerita tentang Sultan Alip Arsalan bulan lepas. Menang dalam peperangan Manzikat War 463 Hijrah. Lepas pada tu orang putih buat, orang barat ni mereka buat fatwa salib. Buat fatwa salib, menyeru orang Kristian Eropah untuk datang. Itu cerita dia. Bila mana golongan Turki, Bani Saljuk menjadi pemerintah, maka orang Kristian rasa tertekan, maka mereka buat fatwa salib dekat negara mereka untuk mai serbu ramai-ramai, menewaskan umat Islam dekat Baitul Maqdis. Saya baca sikit. Ketika ini Bani Saljuk, saya baca yang sini dulu Ketika ini Bani Saljuk berada di puncak kuasa. Kecil tak nampak. Kejayaan dalam perang Manzikat sebelumnya telah melonjakkan nama Saljuk ke atas, meninggalkan Abbasiyah, Fatimiyah dan Umayyah Barat. Umayyah Barat ni bermaksud apa? Andalus lah. Pada satu titik Bani Saljuk berjaya mengambil alih Palestin dari tangan dinasti Fatimiyah. Dulu Fatimiyah yang menjaga Palestin dalam era tersebut. Jadi Saljuk dah menang ke atas Fatimiyah, dia dipegang Palestin, Baitul Maqdis. Tentunya para penziarah Kristian dari Eropah yang paling gelisah. Mereka pulang ke Eropah dan memperbesar-besar cerita tentang tekanan kerajaan baru terhadap para penziarah Kristian di Tanah Suci. Pope Urban II telah mengeluarkan fatwa di Clement pada tahun 488 Hijrah, kurun ke-5 lagi ni, menyeru jihad kaum Kristian untuk membebaskan kota Baitul Maqdis. Itu permulaan dia. Ingat 488 permulaan fatwa salib oleh mereka di Clement. Baik. Ancaman Eropah ini, serangan pertama tu tuan-tuan, lepas seruan itu, datang gerombolan pertama Petrus Hermit dengan beberapa orang pencen-pencen askar mai serbu orang Islam. Dengan mudah umat Islam dapat patahkan.
Jadi bila gerombolan kedua mai, orang Islam sangka gerombolan kedua ni pun macam yang pertama juga. Dia tak ada apa. Jadi dia pandang rendah. Itu kesilapan kita pada masa itu. Kita underestimate kita punya lawan. Akhirnya seri tiga sama, kan? Baik. Saya baca sikit lagi lah. Sebenarnya gerombolan kedua ini merupakan gerombolan yang sebenar. Kaum Frank dari Perancis dan gabungan para pahlawan The Knights Templar mula masuk ke Timur Tengah dan menggempur satu demi satu negara dalam perjalanan mereka menuju ke Baitul Maqdis. Sepatutnya jalan mereka tidak mudah, tetapi perpecahan dalam kalangan kita yang menyebabkan para pahlawan salib ini boleh masuk dan menjajah satu demi satu kota. Saya bagi contoh ya. Apakan tidak, ketika pasukan salib ini tiba ke Mosul, pemerintah Islam di Homs mengirimkan kuda untuk kegunaan pasukan salib. Bila pasukan salib ini sampai ke Iraq, tentera Islam ataupun raja Islam daripada Syria bagi kuda kat tentera salib. Nah, pergi. Tolong. Pemerintah Tripoli pula mengajak pasukan salib agar bekerjasama menghancurkan Syiah di Mesir. Dan Fatimiyah ni Syiah tadi. Dan Fatimiyah pula membalasnya dengan terlebih dahulu mengucapkan selamat datang kepada gerombolan salib. Apa sudah jadi? Ketika ini perang merebut tahta adalah lebih penting daripada perang mempertahankan Al-Aqsa. Bagi mereka, ketika pasukan salib sedang menghancurkan Ma'ara, mereka tidak rugi apa-apa. Sebaliknya merasa lega kerana musuh politiknya yang sudah ditewaskan oleh orang putih. Okay. Para raja ini lupa musuh yang sebenar bukanlah saudara Islam mereka yang baru saja kalah, tetapi salib yang mereka sangka tentera penyelamat dari barat. Ni buku ni tuan-tuan, dia kan terbit bulan 3 ni. Ni buku saya. Buku Alfu Sanatin fi Tarikhil Muluki wa Salatin. Dah masuk dalam editing, fasa editing sekarang. Tapi buku ni tak diterbitkan oleh saya lah. Buku ni diterbitkan oleh Karang Craft. Kali ni saya tak mampu nak terbit sendiri. Dia saya hantar kat Karya Bestari dan dia pun nak terbitkan. Setakat yang saya tahu, dia berkata dalam bulan 3 terbit kot. Dalam bulan 3 terbit. Yang pastinya saya minta agar Ramadan ini dah ada dekat pasaran lah. Nak bagi tuan-tuan, nak bagi para pembaca dapat baca. Saya baca eksklusif kat tuan-tuan ni, saya tak nak baca tempat lain ni. First time saya baca. Itu petikan buku tersebut lah. Buku ni saya susun daripada awal sampai habis, ikut tahun. Ini fasa ni, tahun ni kurun kelima. Jadi bab kelima. Ini cerita perjalanan cerita tu. Baik. Maka tuan-tuan, dalam perang salib pertama ni, kenapa orang Kristian boleh menang? Sebab kita berpecah. Bila barat menewaskan negara jiran kita ataupun kota jiran kita, raja ni seronok. Raja ni sangka tewas satu musuh politik dia, sedangkan dia lupa dia sedang mengimport barat masuk untuk menjajah dia. Itu yang berlaku era tersebut. Umat Islam yang itu krisis yang terjadi kepada umat Islam pada masa itu. Mereka berperang kerana bendera, berperang kerana peta, berperang kerana kepentingan politik peribadi. Akhirnya dia sanggup menggadaikan saudara seagama sendiri, biar mati tak apa. Itu yang jadi. Tak jadi seperti pada zaman dulu. Tuan-tuan ingat tak? Kita cerita di surah ni dulu, zaman perang Siffin, Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali. Lagi lama perang, bukan lagi lama, lagi banyak perang. Daripada tahun 36 Hijrah sampai tahun 41 Hijrah, sebelum Sayyidina Hasan menamatkan peperangan tersebut. Tapi dalam tempoh tersebut tak ada orang Kristian boleh hasut orang Islam pun. Tak ada orang Kristian boleh main menjajah Madinah pun, tak boleh. Pasal persaudaraan mereka kuat. Ketika mana Herkul hantar surat kepada Muawiyah, Herkul hantar surat Muawiyah, alimna bima waqa'a bainaka wa baina Ali. Aku tahu cerita antara hang dengan Ali. Wa inna lana lanara annaka ahaq bi khilafah. Daripada pihak saya merasakan awak lebih layak jadi khalifah. Raja orang putih ataupun raja Kristian masuk ke tengah-tengah peperangan orang Islam, dia pilih side. Dia mengatakan kepada Muawiyah, dia nak jet Muawiyah, dia mengatakan hang lebih layak jadi khalifah. Jadi kita kalau hang benarkan, aku akan hantar tentera untuk bantu hang membawa kepala Ali. Maka apa jawapan Muawiyah? Dia mengatakan, akhana wa tashajara fama balaka tadkhula bainahuma. Ketika dua orang adik-beradik sedang bergaduh, apa kena-mengena hang nak masuk campur? Jadi di situ kehebatan umat Islam dahulu.
Meskipun mereka berbeza dalam politik, dalam pendirian pemerintahan pentadbiran mereka, tetapi orang bukan Muslim tidak ada keperluan untuk masuk campur. Siapa hang nak menentukan siapa lebih layak? Ketika mana pilihan raya berlaku di dunia Islam, siapa mereka nak masuk campur, nak sokong Fatah ke, nak sokong Hamas ke? Siapa mereka nak iktiraf parti mana patut memerintah? Itu yang berlaku, tuan-tuan. Ketika mana Iraq berlaku krisis, Yaman berlaku krisis, siapa orang putih nak masuk campur? Siapa Amerika nak masuk campur? Jadi ini berlaku sekarang, dulu-dulunya tak berlaku. Baik. Kalau berlaku hari ini Amerika hantar suratkan tahniah lah, saya rasa Datuk Seri lebih layak jadi presiden. Kita hantar terima kasih lah atas sokongan Mr. Presiden yang tak berbelah bagi, yang kita balas gitu lah kan. Ni tak. Baik. Jadi perang salib pertama dia masuklah 1199 Kalam Masihi kurung ke-11. Dia pemenang, umat Islam kalah lah. Kemudian masuk subtopik ini ya. Okey, masuk subtopik ni cerita pasal kurun ke-6 ni, apa yang berlaku ialah kita bangkit semula. Kita bangkit semula dalam nak lawan Kristian. Ketika mana era Kontang tu 80 tahun Kontang lamanya, sampai Allah melahirkan Raja Imanuddin Zinki. Raja Imanuddin Zinki ni raja yang dia cerita terkenal yang mimpi Rasulullah tu. Yang Rasulullah mai dalam mimpi baginda bagi tahu ada orang nak curi jasad baginda tu. Kan? Tu Raja Imanuddin Zinki. Ataupun ada setengah buku dia terjemah Imanuddin Zanki. Tak apalah. Kemudian anak dia Raja Nuruddin Zanki ataupun Zinki. Pada era tersebut dia ada pahlawan yang bernama Asaduddin Syirkuh. Okey, baik. Tuan faham kan? Kan saya cerita tadi Fatimiyah berada di mana? Di Mesir. Fatimiyah berada di Mesir. Jadi Fatimiyah ni Syiah lah. Jadi Mesir dipelopori oleh Syiah ketika era tersebut. Kita dah cerita bulan lepas. Khalifah yang terkenal dalam Fatimiyah itu siapa? Al-Aziz yang buat Darul Hikmah itu. Yang Harun Ar-Rasyid buat Baitul Hikmah. Kan? Darul Hikmah ni Al-Aziz. Di UAE pustakaan dia nama Darul Hikmah. Darul Hikmah. Al-Aziz lah itu yang Fatimiyah. Syiah punya lah. Tapi saya tak katalah UAE itu Syiah. Saya kata nama pustakaan tu. Contohnya semalam saya buat live di TikTok. Cerita pasal PAS, parti PAS. Perjuangan PAS, sejarah perjuangan dia, liku-liku dia, kehebatan dia, kemudian kritikan terhadap dia, biasalah. Lepas tu ada orang tanya saya, dia kata, siapakah pemimpin PAS yang paling Ustaz suka? Saya jawab lah dalam TikTok tu, saya kata Allahyarham Ustaz Fadino. Lepas tu dia kata ke saya, oh kira Ustaz Hadi ni kira koman lah. Saya kata, awak hampa jadi macam ni orang TikTok ni? Hampa tanya soalan, saya jawab peribadi saya lah. Saya bukan kita tak suka yang sekarang, suka lah. Bila kita paling suka kan, setiap orang dia ada kan. Tapi dia cuba nak spin kita punya jawapan tu. Esok dia kerat-kerat, kacau kan. Saya blok dia terus kan. Awak jadi macam tu orang kita lah ni, no? Politik kita terlalu sempit, no? Politik kita terlalu sempit. Saya cerita perjalanan PAS yang panjang, bermula daripada tahun 1947 lagi, bila mana PKMM buat mata Majlis Agama Tertinggi Malaya. Kemudian terbitnya Hizbul Muslimin 1948. Dia pun satu kelompok. Lepas diharamkan tahun 48 itu, Hizbul Muslimin 47 48. Diharamkan darurat 48 dengan tahun 50 geng-geng Biro Agama dan Pendidikan PAS. Biro Agama dan Pendidikan UMNO lawan dengan bangsawan aristokrat UMNO ni sebab judi, sebab kasino, sebab kes natrah pada masa itu 1950-an. No? Lepas tu menyebabkan mereka ni balik ke Pulau Pinang, jumpa dengan Allahyarham Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim, minta pendapat apa kita nak buat. Maka Syekh Abdullah Fahim kata, kita orang agama ni bila kita ditolak ke tepi, kita nak tunjukkan kita juga ada kebolehan, kita juga ada profesionalisme. Buat satu resolusi. Jangan kita duk marah kat tepi ya, buat satu resolusi. Maka diterbitkanlah tahun 51, disebut sebagai Manifesto Badawi. Tahun 51 Datuk Ahmad Badawi, anak Syekh Abdullah Fahim yang tulis. Jadi daripada Manifesto Badawi itulah membawa kepada pertemuan geng-geng Hizbul Muslimin yang lepas diharamkan tu dengan geng-geng pecahan UMNO yang Biro Agama ni gabung membentuk Parti PAS dalam tahun 1951. Di mana? Di Bagan Tuan Kecil, Pulau Pinang. Di negeri DAP ni PAS tertubuh.
Orang Kelantan dahulu kena tahu PAS lahir di Pulau Pinang. Nombor pendaftaran 733. Tapi yang mendaftar masa tu disebut sebagai Persatuan Ulama Asal Malaya. Yang mendaftar PAS siapa? Dr. Abbas. Sebab tu okay. Yang di Petua Agong PAS, saya baca di ceramah PAS macam ni. Yang di Petua Agong PAS yang di Petua Agong PAS yang pertama tentunya Ustaz Ahmad Fuad Hassan, yang Ketua Biro Agama UMNO tu kan. Dia di Petua Agong, yang di Petua Agong PAS nama dia masa tu. Tapi sebelum nak mai pilihan raya pertama tahun 55, Ustaz Fuad Hassan ada sedikit krisis dengan para pemimpin PAS yang lain pasal masa tu dia nak bawa PAS jadi macam the second UMNO. Sebab dia baik dengan Dato' On, maka Dato' On kan masa tu keluar UMNO nak buat parti negara. Akhirnya pemimpin PAS tolak Ustaz Ahmad Fuad Hassan keluar PAS dan join Dato' On dalam parti negara. PAS kehilangan pemimpin pada masa itu. Akhirnya dia pilih siapa? Dia pilih seorang profesional, iaitu Dr. Abbas. Dr. Abbas naik tahun 53. Dr. Abbas lah yang kata alang-alang kita nak lawan, nak masuk ke medan, kita masuk sungguh-sungguh, pergi daftar sebagai parti politik dan sebagainya, masuk pilihan raya tahun 55. Dan PAS bertanding sebelah kerusi, kalah 10, menang 1. Menang 1 di mana? Di Krian. Perikatan bertanding 52, kalah 1. Kalah 1 tu di Krian tu lah. Itu sejarah dia lah. Pasal perpisahan sana saya tak tahu, tapi politik begitulah. Dr. Abbas ni orang profesional. Bahkan saya baca biografi Ustaz Fadeno, jadi ada cerita pasal itulah. Ketika Dr. Abbas ni doktor medik. Bila dia dilantik, dia duduk di Mekah. Dia sedang membantu menguruskan orang Malaysia di Mekah ni. Dia terima jawatan tu, dia tak lama pun. Saya ingat Dr. Abbas 3 tahun dia. Tapi ada impact yang besar bila orang profesional masuk. Sebab sejurus daripada itulah, selepas daripada Dr. Abbas, yang di Petua Agong ketiga, dia pun ambil orang profesional juga, iaitu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, mantan PKMM. Siapa tak kenal Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, memimpin PAS masa tu lagi dahsyat lah. Sampai lepas zaman beliau, masuk zaman Ustaz Seri Muda Allahyarham, ada sikit pergolakan lah. Itu pun bukan kes ni lah. Masa tu Barisan Nasional tahun 74, UMNO dia merasakan dia boleh menentukan siapa boleh jadi menteri besar di Kelantan. Dia pernah Datuk Mat Nasir, orang PAS nak Ustaz Seri Muda, gaduh, keluar buat berjasa kan. Panjang cerita lah. Pergolakan PAS berlaku tahun 78 sampai 82. Itu era yang pergolakan besar lah. Berjasa apa semua tu. Akhirnya Allahyarham Tuan Guru Yusuf Rawa yang naik jadi Petua Agong PAS. Dia yang menyelamatkan semua tu. Dia settlekan semua tu. Dia tukar nama yang Pertuan Agong jadi yang di Petua PAS saja. Sampailah Ustaz Fadeno naik, dia jadi tukar jadi Presiden PAS. Sejarah dia lah. Saya sakit hati tengok komen tu semalam. Macam manusia. Saya ingat dia ni muda-muda kot. Dalam TikTok ni ada ke orang tua-tua? Muda-muda kot no. Dia banking sangat. Bukanlah semua hak yang okey-okey sangat ya. Yang suka nak simplify ayat kita, kadang-kadang dia nak perangkap kita. Tapi kalau tak masuk ke medan mereka pun susah juga. Mereka ramai sekarang. Kalau kita nak tinggalkan mereka kontang macam tu pun susah juga. Sebab mereka duk main teori-teori yang merepek-merepek ni, contoh-contoh yang palsu ni pun main dari situ juga. Baru ni anak saya duk dengar satu ceramah seorang, tak mahulah kata ustaz, pendakwah lah. Dia tengok ceramah tu, dia kata rasa terengilah nak jadi macam ustaz ni kan. Sedap cerita tu tuan-tuan, tapi cerita tu palsu dia. Susah cerita lagi. Susah kan. Takkan saya nak terangkan anak saya 6 tahun ini palsu kan. Tapi cerita tu memang sedap. Tapi bila saya dengar, bini saya berkata dia tu sedap lah cerita ustaz ni, tapi tak bisa dengar pun. Nak cerita tau, tak seronok. Saya kita cerita kat luar. Susah bayar. Bukanlah saya tak merendahkan mana-mana ustaz lah. Dia ustaz kan, ustaz lah. Dia cerita pasal nak cerita lah. Video tu viral. Tapi kalau nak, dia cerita pasal inilah yang Rasulullah ambil seorang anak angkat tu. Hadis tu dia ada sandaran, tapi bukan cerita yang macam tu. Cerita macam tu dia makzub. Dia palsu lah. Tapi dia ada sandaran. Tapi sandaran tu katalah 10%. Exaggerate tu menyebabkan 90% jadi cerita tu palsu. Bila bini saya kata takkan palsu kan, cerita ni Nabi bagus. Saya kata bila aku kata palsu, takkan aku nak kata Nabi jahat dah. Nampak orang mentaliti orang. Saya kata kat bini saya, dengar balik, dengar kat mana yang tak kena. Terus saya cerita pasal sanad apa semua ni, dengar kat mana yang tak kena.
Cerita tentang seorang budak, dia teriak hari raya, Nabi mai kat dia, Nabi pujuk-pujuk dia, Nabi kata, "Siapa hang teriak?" "Ayah saya berjuang dengan Nabi." Lepas tu takut ya Allah. Cerita tu viral. Saya tak ada niat nak merendahkan ustaz tersebut lah. Bukan seorang, ramai. Saya tak ada niat nak merendahkan lah. Ni demi ilmu semata-mata. Jadi Nabi kata, "Kenapa hang sedih seorang-seorang hari raya ni?" Maka dia ceritalah cerita. Ayah saya ni perang dengan Nabi. Lepas tu ayah saya syahid. Tak apalah, okey. Lepas tu mak saya menikah dengan seorang lelaki. Lelaki tu pula rampas semua harta saya dan halau saya keluar. Lepas tu saya duduk seorang-seorang pergi raya ni. So Nabi pun kesian, Nabi usap-usap dan Nabi kata, "Nak ada aku jadi ayah hang, Aisyah jadi mak hang, Ali jadi abang hang, Fatimah jadi kakak hang." Dia kata, nak jom balik rumah." Cerita daripada video tersebut lah. Bila balik rumah dia pun seronok lah jadi anak angkat Nabi kan. Maka dia tanya kat Nabi, "Ya Rasulullah, boleh dah saya keluar main?" Nabi kata, "Pilah, hang dah jadi anak aku dah." Maka dia pun keluar pergi main. Maka kawan-kawan pun tanya, "Siapa tadi hang teriak lah, hang tak teriak dah?" Dia cerita, aku orang biasa, aku nak yatim. Sekarang ni aku jadi anak Nabi dah, pasal tu aku happy. Itu cerita dia. Jadi puluhan ribu lah. Okey, kat mana kita sebagai orang awam kita boleh detect kat mana kesilapan dia? Tuan, kalau kita pakai critical sikit. Satu, yang pertamanya tentang anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi yang popular yang kita tahu adalah Zaid bin Harithah. Kemudian cerita tu kita boleh detect kat mana kelonggaran ni. Bila mana dia cerita, "Ayah saya perang dengan Nabi syahid, mak saya pergi menikah dengan lelaki lain, lelaki tu rampas semua harta saya, dia halau saya keluar." Dan Nabi kita, "Okey, tak apalah, main rumah jadi anak." Rasulullah takkan biar kezaliman. Di sudut tu kita boleh detect lah. Tapi saya tak berani tuduh lagi. Saya buka saya punya rujukan semua, saya cari. Kok lah saya salah. Kita macam orang awam tuan-tuan. Mungkin kita cakap, okey, di sini ada berbau tak apa nak logik ni, tapi mungkin betul. Sebab ada hadis yang dia ada kita rasa macam ada rokakah atau mujazafah, tapi dia betul mungkin. Jadi saya cek dulu, ada sandaran dalam hadis Bukhari, tapi hadis tu pendek ya. Tentang seorang anak yatim yang bapa dia meninggal dunia, dia sedih. Tapi tak sebutlah hadis tu hari raya. Dia sedih, Nabi kata, "Hang tak gembira ke kalau aku ni ayah hang, Aisyah tu mak hang tu ya?" Maka dia gembira habis. Tak adalah cerita sampai exaggerate, cerita laki lain kahwin dengan mak dia, rampas semua harta benda dia, kan. Saya cek, okey, rupanya ada perawi yang pemalsu hadis, dia masuk dalam sanad tersebut, dia menambah exaggerate cerita, menyebabkan cerita tu jadi rosak lah. Tapi dia ada sandaran, tapi sandaran tu pendek, simple je. Itu kepentingan kita bila kita mendengar satu-satu kisah tu, kita kena kritikal lah. Tapi susah lah tuan-tuan. Saya nak cerita saya TikTok tadi tu, video tu dapat kat TikTok lah. Tapi saya ingat kalau ustaz tu terasa delete lah. Saya seraya orang takut gaduh dia pula. Tapi bukan ustaz seorang. Tapi tak apa kot, ustaz Indonesia, bukan ustaz Malaysia. Dia tak tengok kot. Kan. Saya menghormati beliau, saya tak kenal pun, tapi Indonesia. Bukan kita nak tak maulah merendahkan siapa-siapa, kita pun rendah kan. Tak apalah, tapi kritikal itu penting lah dalam beragama ni. Kita nak mentadbir dunia ni, Islam mentadbir dunia kan. Tadi saya nak main lambat sikit tadi, serta kat Abang Faizul tadi. Saya dengan Abang Jad lambat sikit pasal kami terhalik digoda oleh dunia. Daripada Sungai Dua kami ikut satu BMW apa Jad? i7. Macam peti ais tu. i7 nampak X60 apa benda. i7 apa? Rin? X60 apa lah. Yang tu lah. Uish, dahsyat. Dia kono macam tu no. Tayar dah macam tu. Boleh beli lah, 700,000 boleh beli lah. Saya nak cerita yang tu. Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Kita akan sampai satu zaman nanti bila mana semua akan pakai kereta elektrik, dan pada masa tu kereta kita itu akan jadi macam phone sekarang. Saat itu kereta itu akan jadi murah. Kita akan beli mungkin kereta EV yang mahal tu, kita akan beli dengan harga 5,000 saja. Simpan video ni, lagi 10 tahun dia akan berguna. Kereta tu lagi 5,000 saja kita beli, tapi kita kena bayar every single time kita nak buat sesuatu. Kita nak radio, kereta tu kosong, kita nak radio, install radio dalam kereta tu. Kita nak apa? Kita nak aircon, install aircon tu ada dah, tapi dia tak function. Dia akan jadi aplikasi nanti zaman tu. Install dulu, bayar monthly, subscribe aircon akan keluar kat kereta. Tuan-tuan tengok nanti. Kalau video ni sekarang orang akan ketawa kat saya, tapi lagi 10 tahun tu tengok. Dia akan sampai satu tahap esok nak start enjin, every single time nak tekan start, sekupang
subscribe. Tak banyak bulan ni, kereta duk ada tak jalan. Dia akan jadi gitu. Saya ingat dia akan jadi sampai tahap tu esok. Maksudnya semua orang boleh pakai. Tapi masa tu dunia tak ada privacy dah. Perjalanan kita ke mana-mana orang boleh kontrol. Even kalau kita orang jahat naik kereta, polis tak payah ligan dah. Kita lari, polis tekan, stop. Dia stop nanti. Kan? History, pergi mana-mana pun tak boleh sembunyi dah. Bini boleh check ada history, boleh delete history, tak boleh delete history. Kan? Tapi dia akan main lah orang-orang yang main buat VPN dan sebagainya tu pula. Biasalah kan. Ada history perjalanan, polis boleh stop kereta kita, boleh dengar apa perbincangan dalam kereta. Kereta tu akan jadi macam phone sekarang. Cuma dia tak boleh hang lah. Kalau dia hang tak tahu dia mana. Kan? Kalau dia masuk ayat kena bulan merah, tak ada lah kan. Tapi saya ingat dia akan pergi sampai tak. Dia akan jadi murah. Tapi masa tu kita akan jadi macam penyewa kepada kereta tersebut. Kita boleh beli, kita boleh dapatkan murah, tapi setiap satu function dalam tu kita kena bayar, kita kena subscribe. Even dia ada package, package ni hang boleh jauh sikit pi. Package ni hang tak boleh jalan jauh range dia. Saya ingat tak lama dia akan pergi sampai tahap zaman tu. Jadi kita kena menghantar para umat Islam kita ni masuk ke dunia itu. Ke dunia teknologi ini untuk masuk untuk menjawab persoalan-persoalan demikian dalam itu. Itulah perbahasan fiqh baru yang melibatkan AI dan sebagainya ini. Baik. Sebab tu ulama dulu dah mendepani zaman. Sekarang kalau orang berbincang tentang bagaimana kalau minta maaf, kalau seseorang manusia itu dia berzina dengan patung yang betul-betul bukan patung bodoh ni. Dia memang patung yang ada AI ni, yang boleh cakap, keluar suara, kulit pun lembut, ada perasaan. Macam mana? Ada perbincangan itu. Dulu ulama dulu dah buat furuq masail fi usuil wa wasail. Syekh Dr. Fatani kan dah bincang dah isu-isu yang tak berlaku lagi temporer, dah bincang dalam kitab tersebut dah. Tapi kita hari ni tak menghasilkan apa-apa lah. Kurang lah, bukan tak ada, kurang. Tak apalah, tu yang berlaku. Baik, tuan-tuan sambunglah nah. Okey. Jadi dalam zaman Sultan Nuruddin Az-Zanki tu, di Mesir berlaku pergolakan orang Syiah lah. Maka Sultan Nuruddin Az-Zanki hantar Asaduddin As-Sirkuh pi untuk selesaikan sengketa. Seringkah cerita, Asaduddin Sirkuh meninggal dunia. Asaduddin Sirkuh bawa anak saudara dia Yusuf, iaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi lah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi lembut sikit pada masa itu. Maka orang-orang Syiah pilih dia untuk jadi ketua gubernur dekat Mesir. Tetapi bila dia jadi gubernur, watak dia berubah. Seorang yang melankolik. Dia bukan lembut. Ni dia bukan lembut patah ni dak. Dia lembut yang hati penyayang macam tu. Dia berubah jadi orang yang cengeng dan garang. Maka saya ringkas cerita pasal saya nak pergi perang salib kedua ni. Dia mula ajak semua umat Islam bersatu untuk lawan dengan Kristian. Ucapan dia yang paling terkenal, dia mengatakan, ketika mana Allah memberikan aku Mesir, Allah sedang memberikan aku Palestin. Jadi penguasa Mesir itu membantu Palestin. Itu sejarahnya untuk orang Mesir. Kena ingat, Mesir itu membantu Palestin. Para penguasa Mesir itu Allah takdirkan selalunya mereka itulah para pembebas Palestin itu datang daripada penguasa-penguasa Mesir. Tapi tidaklah akidahnya begitu, tidaklah semestinya begitu. Kalau kita pegang begitu, maka kita akan menganggap tunggu orang Mesir yalah, dak lah. Tapi sampai hari ini secara geografinya memang kita perlukan juga para pemerintah Mesir di sudut pintu sepadan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi para penceramah yang mengangkat idea Melayu, dia marahlah benda ni kan. Dia nak Melayu lah. Melayu pun boleh juga membantu. Di sudut kita duk bantulah sekarang ni, bagi duit, kita buat hospital, buat kilang, itu juga membantu Palestin. Baik. Maka Sultan Salahuddin gempar para raja-raja yang teruk ni. Sampai memimpin semua duduk bawah dia, membentuk dinasti Ayyubiyah. Seorang lagi, satu raja lagi saja yang dia tak ada gempar, itu bekas majikan dia, Sultan Nuruddin Az-Zanki ni. Allah takdirkan on the way nak bertempur itu, Sultan Nuruddin Az-Zanki meninggal dunia. Allah takdirkan tak bertelagah dua pemimpin yang warah dan soleh ni. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pimpin pasukan dia mara ke satu kota yang telah dijajah Kristian 80 tahun sebelumnya. Saya nak baca sikit lagi tulisan Ibn Rijal ni. Sejarahnya. Baik. Sementara itu di Baitul Maqdis, saya nak biar tu
Sementara itu di Baitul Maqdis turut berlaku drama dalam kalangan penganut Kristian dan krisis dalam kalangan deny. Maksudnya cerita dia Allah takdirkan, ini best. Allah takdirkan tuan-tuan, bila kita ada usaha nak pergi ke arah kemenangan, kesungguhan kita, Allah akan takdirkan kucar kacir dalam pasukan musuh. Wallahi itu sedang berlaku sekarang. Apa yang sedang tuan-tuan ucap? Allahumma badid syamlahum wa fariq jam'ahum. Allah sedang buat sekarang di Israel. Allah huru harakan kesatuan mereka. Wa fariq jam'ahum. Dia sedang berlaku wallahi tuan-tuan di Israel sekarang. Jam Netanyahu jam sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan sembang lah. Dia serabut lah ni. Dia ditekan oleh koalisi politik dia. Parti United Torah apa semua tu dengan Likud apa semua tu ditekan. Dia juga ditekan oleh rakyat dia. Kalau dia turun, dia akan disumbat dalam penjara sebab kes rasuah 300 juta dia tu dengan bini dia. Dia jam. Perpecahan sedang berlaku di Israel sekarang secara politik. Cuma dia swipe kan, dia tak mau bagi kita nampak. Nah, kenapa perpecahan itu berlaku? Allah takdirkan di atas doa tuan-tuan tiap-tiap malam tu. Yang para imam duk sebut dalam kunut nazilah, Allah mafariq badi syamlahum wa fariq jam'ahum, itu duk sedang berlaku sekarang. Allah pisahkan kesatuan mereka. Amerika tak cukup ditekan tuan-tuan. Nah, mungkin kita kata Biden itu duduk ni, tapi rakyat Amerika menekan Biden ni. Dia pun tak boleh. Sebab tuan-tuan, saya minta maaf kalau sensitif, tapi saya minta maaf kali kedua kalau sensitif, tapi saya harap tuan-tuan faham maksud saya. Saya bukan nak merendahkan. Orang Al-Qassam berjuang, dia rugi apa tuan-tuan? Islam bila dia masuk pertempuran, we lose nothing. Kita menang, kita dapat kehidupan. Kita kalah, kita dapat syurga. Mati, kita dapat syurga. Menang, dapat kehidupan. Sebab tu orang Al-Qassam dia pergi all out. Tapi orang tentera Israel, dia nak pergi all out. Dia ada anak sekolah. Pagi sekolah menengah, petang sekolah kafar. Bukan kafar Yahudi lah kan? Nak kena fikir tuition, bil bulan-bulan, nak kena fikir banyak benda. Dunia sedang membelenggu otak dah. Jadi dia nak perang sungguh-sungguh ke? Bila aku mati, sedangkan Netanyahu dah seronok dalam ekon, baik aku perang halal-balai. Kenapa aku nak pergi berjuang sungguh-sungguh? Betul tak tuan-tuan? Terus saya fikir macam tu. Lepas tu dia tak pergi all out, apa aku nak pergi? Lepas tu dia ada dunia yang mengikat di belakang dia. Mungkin bini dia pesan, abang kena perang untuk teruk lah bang, perang sikit-sikit sudah lah. Ada bulan, ada pencen cukup. Tapi Al-Qassam, they lose nothing. Kalau dia mati pun, mak dia, ayah dia dah mati sebelumnya. Dia akan pergi jumpa mak ayah dia. Jadi sebab tu pertempuran tu sedang berlaku. Kita sedang mendominasinya sekarang. Cuma media duk kata kita kena. Memanglah, memang dua-dua akan kena. Tapi kita mendominasi di sudut mental dan ni. Kita menang. Nah, itu contoh dia sedang bergolak sekarang. Itu sedang berlaku tuan-tuan. Okey, balik pada contoh tadi. Bila mana Salahuddin memimpin kebangkitan Islam itu, Allah takdirkan wa fariq jam'ahum sedang berlaku kat Baitul Maqdis. Era itu saya baca. Baik Baitul Maqdis telah menghimpunkan sebelumnya para penganut Kristian aliran timur dan barat. Sebelumnya kan Kristian barat mai duduk Baitul Maqdis, Kristian timur bertemu di situ. Okey. Krisis perpecahan Kristian timur dan barat bukanlah khilaf kecil seperti hukum imam membaca bismillah kuat atau perlahan. Ni buku saya biasalah, saya buat ayat tu sikitlah. Orang marah nanti. Ni buku biasalah. Saya tulis macam tu sikit. Dia sikit-sikit lah. Krisis perpecahan Kristian timur dan barat bukanlah khilaf kecil seperti hukum membaca basmalah kuat atau perlahan dalam solat jemaah. Tetapi tidak begitu. Tetapi perbezaan mereka ini adalah perbezaan tunjang, bukan cabang. Ini bererti mengimani satu kelompok bermaksud mengkafirkan kelompok yang lain. Itu Kristian. Kita pun dah cerita dalam buku ni dulu, ingat tak? Khilaf mereka bukan kecil. Khilaf mereka hang sokong kawan ni kafir. Either you kafir ataupun tidak. Sedangkan itu mazhab mereka. Tapi mereka dah pergi sampai tahap tu. Kita tak mau pergi sampai tahap tu tuan-tuan. Yang bergaduh bertegang urat terus ni, adakah sampai kafir? Tak ada kafir, tapi habis bergaduh kenapa teruk sangat kan? Saya pernah sembang dengan seorang, Allahu Akbar, minta dia tak tengok video ni, pasal yang ni delete yang ni delete minta tolong pasal pak mentua. Okey, krisis ini sebenarnya telah lama menghantui dunia Kristian sejak kurun keempat. Ingat tak cerita-cerita pasal persidangan Nisia dengan persidangan dekat Konstantinopel, bagaimana memilih mazhab yang paling betul. Akhirnya Raja Konstantin pergi ambil yang salah. Okey, saya tak mau ulang itu, takut masa. Saya ulanglah sikit, takut orang tergantung.
yang betul itu pegang sungguh-sungguh Nabi Isa bukan anak Allah. Tapi yang salah ni mai dia kata tak, Nabi Isa boleh ejah. Anak Allah boleh, anak Tuhan ke, anak apa boleh. Jadi Konstantin lebih tertarik dengan yang boleh ejah ni. Sebab apa? Sebab boleh ejah. Dia tidak ada foundation yang kuat. Konstantin seorang politician. Jadi dia perlukan agama yang boleh dia ejah. Undang-undang dalam negeri ni kan dah yang bikin, itu semua boleh padam. Dia tak? Piramli buat dah contoh tu. Jadi dia perlukan yang salah ni, sebab yang salah dia boleh ejah. Jadi dia buatlah kepercayaan Trinity. Sebelumnya tak ada lagi. Sebelumnya cuma ada dual ke? Kalau Trinity 3, kalau 2 apa? Duo. Lepas tu sebab nak ambil hati orang-orang Yunani, sebab depa ada kepercayaan 3 Tuhan, nak ambil hati orang-orang Mesir yang juga ada konsep 3 Tuhan, maka depa buat Trinity. Sebab politik. Sebab tu Konstantin pilih depa tu. Itu kurung keempat. Jadi bukan benda baru. Baik. Gereja Timur yang disebut dengan Ortodok dan gereja Barat yang disebut dengan Katolik, sebenarnya kedua-duanya dipecah banyak lagi lah. Cuma saya tak perincikan. Pokoknya pertelingkahan mereka bukan kecil. Ketika mereka baru saja belajar untuk duduk bersama-sama di Baitul Maqdis, berlaku pembunuhan beramai-ramai kaum Kristian Katolik di Konstantinopel oleh kaum Ortodok pada tahun 1182. Tengok 1187. Dengar, 1187 kat sini kita menang. Umat Islam mai kita menang. Jadi sebelum kita nak menang tu, masa ni depa bergaduh lah. 1182 Ortodok Kristian Timur pi bunuh Kristian Katolik ramai-ramai kat Konstantinopel tu. Dia bunuh ramai-ramai. Bunuh tuan-tuan. Ni bukan cerita fitnah Facebook ni, cerita bunuh. Baik. Kemudian sementara kubu Kristian di Salonika, Turki. Salonika, kaum Ortodok, kaum Ortodok pula dibunuh oleh kaum Katolik dekat Salonika pada tahun 1185. Maksudnya mereka bergaduh ni, sama-sama mereka bunuh. Maksudnya tuan-tuan, baik, macam sana. Baitul Maqdis dia duduk sekali. Baik. Katolik dengan Ortodok. Di Konstantinopel ramai Ortodok, jadi Ortodok bunuh Katolik. Konstantinopel. Di Salonika ramai Katolik bunuh Ortodok. Yang duduk kat sini tak ada efek tuan-tuan. Mesti efek punya. Betul tak? Ketegangan mula terjadi dekat Baitul Maqdis di antara kelompok Katolik dengan kelompok Ortodok, ataupun kelompok kalau dalam bahasa sejarah dia kata kelompok Merpati dengan kelompok Helang. Merpati pimpinan Raymond, Helang pimpinan Renaud. Dia pun ni mewakili The Knight Templar. Saya suka sebut The Dark Knight. The Dark Knight ni apa? Batman. Kan tu ya. The Knight Templar. Okey. Bunuh tuan-tuan. Baik. Semua krisis ini memberi kesan di Baitul Maqdis. Apatah lagi ketika itu raja yang memerintah Baitul Maqdis ialah Raja Baduin keempat. Dia sakit kusta. Jadi dia tak sempat nak kontrol semua tu. Maka Allah mentakdirkan perpecahan mereka demi kesatuan umat Islam yang sedang mara. Kalau kita bersatu tuan-tuan, kita dah bersatu dah ni, tapi kena kuatkan lagi kesatuan kita. Mereka pecah punya tuan-tuan. Rakyat Amerika mesti marah punya, duit cukai mereka duk habis tolong orang lain. Rakyat Israel pun takut dengan perang ni. Mereka penakut. Pecah. Jadi tuan-tuan, bila tentera kita masuk, drama dia banyak lah. Renaud ni dia tak sedar diri, dia sangka dia kuat. Raymond, bangsa Kristian Timur ni, dia tahu Salahuddin punya power macam mana. Maka dia menasihati Raja Baduin jangan perang dengan Salahuddin. Tapi Raja Baduin dengar. So dia buat gencatan senjata dengan Salahuddin. Dalam tempoh gencatan senjata itu, Renaud tak sabar. Renaud pi tahan gerombolan haji orang Islam, dan dia bunuh gerombolan haji orang Islam yang on the way nak pergi Madinah dan Mekah tu. Maka dia kata pula, dia kata, mana Muhammad kalian? Mana Muhammad nampak? Dia kata lagu tu. Bahkan dalam gerombolan haji itu, umrah ke haji macam tu lah, gerombolan Nabi ke Mekah Madinah, ada adik perempuan Salahuddin. Jadi bila berita tu sampai ke Salahuddin sumpah akan bunuh Renaud ni dengan tangan dia sendiri. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, adik Salahuddin dibunuh. Saya baca dalam satu buku lain dia kata bahkan dirogol, saya tak pasti sebut, tapi dibunuh tu pasti.
Tapi Salahuddin bukan marah yang tu. Salahuddin marah yang dia kata mana Muhammad nampak tu. Macam kesayangan Salahuddin kepada Rasulullah lebih besar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelumnya telah ada usaha takrib oleh Raja Baduin. Dia nak bagi satukan balik Raymond dengan Rinok ni. Bergaduh teruk sangat. Dia pernah nak menikahkan anak menakan Raymond dengan anak menakan Rinok dalam satu majlis. Majlis tu Sultan Salahuddin dah sampai dengan tentera dia nak hancurkan. Dan tak tahu rupanya ada majlis kenduri malam. Jadi bila Sultan Salahuddin sampai, terkejut. Rupanya orang Kristian sedang berdiam pasal mereka tengah duk sambut kenduri. Malam tu mereka tengah potong bawang. Buka lagu 60-an apa ni. Ya? Maka baiknya Sultan Salahuddin, dia kata tak apalah, kita bagi peluang, kita balik dulu. Sampai tahu tu punya baik. Ya? Lepas tu Sultan Salahuddin diangkat di Eropah. Disebut dengan nama Saladin. Seorang pemimpin Islam yang namanya harum dalam pandangan musuh Islam. Sultan Salahuddin. Ya? Hebatlah. Jarang nak dapat tokoh Islam yang begitu. Tak apalah, ringkas cerita. Peristiwa yang Rinok ni selepas pada peristiwa kahwin tu lah. Jadi ringkas cerita, dalam perang Hittin, Raymond dah malah nak tengkar dah. Raymond dah bunuh diri. Rinok, Raja Baduin mati. Dia ada anak, Raja Baduin kelima, kecil, umur 9 tahun. Dia pun ada sakit kusta juga. Jadi yang pegang pemerintahan pada masa itu ialah adik ipar Raja Baduin, iaitu Guy, G-U-Y. Guy ni adalah salah seorang pengikut Rinok. Maka Rinok ni lagi pecah kepala lah. Raja pengikut dia. Sedangkan Guy ni kena pegang jadi Raja Sat ni, sementara Baduin kecil tu nak besar. Maka tuan-tuan, mereka pergi buat gila. Akhirnya dalam perang Hittin mereka ditangkap dan Rinok kena bunuh lah. Sultan Salahuddin sendiri yang pancung Rinok. Sebab itu sumpah dia. Maka dalam tahun 1187, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya masuk ke Baitul Maqdis dan menang. Itu 1187. Baik. Itu yang dikatakan nasib baik dunia Islam pada abad ke-6 Hijrah ni. Iaitu sinar yang dibawa oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Lepas pada tu tuan-tuan, datang gerombolan Eropah pula. Datang gerombolan Eropah nak menggempur Salahuddin pula. Tak lama pun, 3 tahun lepas tu ya. 1190, 3 buah negara Kristian Eropah bergabung, datang berlarak ke Baitul Maqdis nak bunuh Salahuddin, nak bebaskan semula Baitul Maqdis untuk kembali kepada Kristian. Raja England, putera Raja England yang baru dilantik jadi Raja England, iaitu Richard de Lionheart. Raja Jerman ataupun Rom Suci, zaman tu sebut Rom Suci, iaitu King Frederick dengan Raja Perancis, Raja Philip, gabung. Dan masa tu tuan-tuan, ni pengajaran untuk kita juga. Masa ni pun sedang bermesyuarat 3 negara ni, macam mana kita nak pergi serbu Salahuddin dekat Baitul Maqdis tu. Frederick dia rasa macam Frederick Jerman ni, dia rasa macam Raja Philip dengan Richard ni lambat. England dengan Perancis ni lambat. Apa tak cukup Kristian. Apa tak warak betul lagi. Maka Frederick lah menjadi terpaling Kristian. Dia lah terpaling Kristian sekali. Dia kata dia apa, dia lembab, tak sayang agama. Salahuddin sedang menjijak tanah kita. Tapi bila kita nak biar, Richard dengan Philip kata bincang dulu, tuanku, apa dia lambat, tak cukup agama. Dia pi dulu. Jerman pi, Frederick pi, dengan tentera Rom Suci pi awal. Allah takdirkan dia mati. Frederick itu mati dalam sungai yang takat betih. Tuan-tuan, sejarah ni pasal dia lintas sungai tu sampai dekat sepadan sungai, tentera dia berhenti. Tentera dia kata, tuanku, sungai ni sejuk. Kita di musim sejuk. Kalau baca sejarah detail, cerita dalam musim sejuk dan sebagainya tu. Frederick kata, lah, kita nak masuk syurga ni, takat sungai sejuk ni kira apa? Hantam. Kuda dia masuk, sejuk, saya tak tahu lah, mungkin ada faktor biologi jadi kemudian dia cramp, gout, mungkin kuda tu makan sotong banyak, jatuh. Frederick ni juga ada sakit jantung dan dia tangkap mati. Dia tangkap, dia mati. Warak terlebih ni pun boleh tuan-tuan? Tak boleh. Warak terlebih ni pun salah. Saya baru ni di kuliah hadis 40 Imam Nawawi, kita jumpa hadis nombor 11 bincang tentang itu, tentang Nabi kata da'ma yaribuka ila ma la yaribuka tu. Pensyarah Dr. Mustafa Bura dia bahas tentang warak yang melampau, warak yang zalim, yang terlebih-lebih.
Contohnya yang diberi oleh pensyarah mengatakan, contohnya seorang perempuan yang dia kerja, dia keluar pergi Merata Hala, pergi kerja balik kerja, singgah kedai kopi minum, tak pernah tanya suami dia pun. Tiba-tiba bila disuruh ke masjid, dia kata tak boleh lah, suami tak izinkan. Dia tu salah. Sedangkan benda lain dia langgar, benda tu tiba-tiba dia dah buat agama. Semua macam orang lelaki. Semua bab agama dia langgar habis. Tiba-tiba bila nak main poligami, dia kata ni kena ikut sunnah agama, ni kena ikut. Dia katakan cara itu salah. Warak yang gulu, warak yang zalim. Kalau Ustaz Dr. Abu Anas Al-Madani kata warak yang zalim. Ada hadis sahih Muslim, Sahih Bukhari juga ingat saya. Bila mana dalam perang, seorang sahabat ni kepala dia kena tetak. Tuan-tuan tahu contoh tu terkenal hadis tu. Kepala dia kena tetak. Kemudian tuan-tuan saya baru teringat yang tadi yang pasal Pak Muntor tu delete betul lah. Jangan tanya saya. Tak kita balik kampung pula ni. Silap saya bercerita, Allah Akbar. Tak apalah, kita sayang. Berbeza tu sikit-sikit biasalah kan, sayang. Tetak ni, kepala dia kena tetak. Jadi malam tersebut dia tak mati. Malam tersebut dia mimpi junub. Bila dia terjaga nak bangun subuh, dia tanya para sahabat dia, para sahabat Nabi, nak kena buat apa? Para sahabat Nabi yang tak tahu kata tak tahu. Tapi yang terlebih warak ni kata kena mandi wajib juga. Dia tahu kepala ni terbelah ni. Dah mandi. Mandi juga tuan-tuan mati. Bila mati dia bercerita kat Nabi, Nabi katakan hampa telah bunuh dia. Jadi sebab tu warak ni kena hati-hati. Terlebih ni kena hati-hati juga. Bukan warak apa, itu bukan warak. Warak lain. Apa makna warak? Warak ni maknanya kita kawal. Warak al-ghanam, penggembala kambing, jaga. Itu warak. Terlebih-lebih tu bukan warak tu, tak tahu nak buat istilah apa. Jadi Frederick ni nak jadi macam tu. Frederick ni nak jadi macam tu. Macam kita lah semayang kat RNR. Orang duk ramai batok belakang, main cepat sudah lah, rukun ke apa surah yang pendek sudah. Ni masa orang ramai di belakang duk batok, kita balun surah Al-Baqarah, tak kena orang kan. Itu warak yang terlebih tu. Okey, baik. Tapi warak ni, tuan-tuan, satu lagi saya dah halang sebut. Ada orang, ada salafus soleh dan juga ulama-ulama setelah itu khalaf, yang warak tidak terlebih, tapi warak yang syadid. Contohnya macam Muhammad bin Sirin, contohnya macam Ibrahim Adham yang tak makan air Zam-Zam sebab dia bimbangi kolej air Zam-Zam itu main daripada dalam kerajaan. Ada beberapa tokoh yang lain yang dia tak makan langsung di kerajaan, yang dia memang kelikut tak berdosa pun. Ada Bashir Al-Hafi yang tak pakai kasut. Dia warak yang, tapi depa tu tak apa sebab depa tu memang seluruh kehidupan depa jaga sungguh. Ada pun orang macam tu tuan-tuan. Syekh Dr. Mustafa Bura sebut, adakah orang macam tu salah dalam konteks depa tu macam Hasan Al-Basri apa semua tu? Tak, sebab dalam Islam memang kita kena Islam cara mudah dan simple, tapi kena ada juga tokoh-tokoh yang warak ini agar dia menjadi satu indikator yang Islam ni tak bolehlah terlalu mudah. Dalam satu surau ramai orang semayang elok, tapi kita ni kaki sporting melawak. Okey, tapi ada seorang dalam kalangan kita tu yang serius, yang semayang, yang mengaji. Salah ke dia? Dia tak salah, tapi bila dia ada dia seorang tu, kita rasa segan sikit. Ustazah semua make up ni cantik-cantik lah ni kan. Dalam ramai-ramai ustazah selebriti yang make up tu, ada ustazah yang tudung bulat, tak ada make up. Yang make up tu mungkin tak salah lah kalau tak berlebihan, tapi yang tak make up ni ada, agar dia jadi satu tanda yang okey, ada juga yang lebih tinggi sikit, keras sikit. Faham tuan-tuan maksud saya? Maksudnya kena ada juga kewarakan itu agar menjadi satu label yang orang boleh rujuk. Okey, ada. Tidaklah terlalu sporting semua orang. Ada pun sporting tu taklah salah pun. Kan? Faham maksud saya macam tu? Okey? Ustaz berceramah, semua ustaz buat lawak seronoknya. Ada seorang dua ustaz yang serius, yang baca kitab betul-betul. Jadi dia jadi benchmark. Yang agama ni tidaklah semuanya macam tu. Oh, okey, ada yang macam ni. Itu maksudnya kewarakan itu bila ada tu kena ada juga. 850. Tak habis yang ni. Sikit lagi. Banyak ni, bukan sikit, banyak. Jadi tuan-tuan, Frederick mati. Datang King Philip dengan Richard. Richard ni tuan-tuan, masa ni dia baru lantik ya. Dia baru dilantik jadi raja di England ya. Dan dia lebih pro Perancis daripada England pun. Dia macam agung kita yang itu lah, Sultan Abdullah. Sultan Abdullah ni, dia baginda baru dilantik Sultan Pahang kan, 15 hari dah salah. Terus pergi jadi agung kan. Saya baru tengok semalam. Majlis 3 awak sebut. dia kata saya baru jadi Sultan Pahang 15 hari je, lepas tu terus pergi jadi agung kan. Jadi Richard pun macam tu.
Bila berlaku perang ni tuan-tuan, dia menang. Dia menang 2-3 tempat. Philip balik. Philip yang Richard agung-agungkan ni balik. Richard lawan seorang. Lawan memang tak menang tuan-tuan. Richard menang sat, Salahuddin menang sat, Richard menang sat, Salahuddin menang sat. Sebab Richard ni dia pun kuat agama. Okay. Akhirnya Sultan Salahuddin pun tak tahu nak buat apa dah loss pun banyak dah. Sampai tahap Richard pernah bagi idea untuk adik dia Isabel kahwin dengan adik Salahuddin, Al-Adil. Tapi Al-Adil tak mau nak gadaikan agama dia. Al-Adil tak mau kahwin dengan Isabel sebab kalau dia perlu keluar Islam, dia tak mau. Kata Richard, kalau macam tu seolah adikku keluar Kristian masuk Islam. Isabel tak mau. Tak jadi juga. Allah bantu tuan-tuan. Masa tu Sultan Salahuddin dah pening kepala dah kena buat macam mana. Kita dah all out dah, tapi Richard ni kuat. Richard pula dekat camp dia pun dah pening kepala. Dia dah pergi all out dah, tapi Sultan Salahuddin pun memang kuat. Masa pertemuan terbesar ni, ya. Akhirnya Allah takdirkan apa tuan-tuan. Bila kita dah buntu jalan, Allah mesti buka punya. Allah takdirkan tuan-tuan Philip tadi yang balik tu, Tun Philip balik Rawai tu, dia tu menteri, dia bukan menteri, dia raja lama. Jadi dia cakap politik jangan main dengan dia. Dia lawan dengan Richard ni. Dia kata tak apalah, saya balik dulu, Richard sambung lah, saya dah kerja sikit. Dia balik buat apa tuan-tuan? Dia balik pergi jajah England. Wah, jam betul Philip ni. Sedangkan Richard ni anggap Philip macam bapak kan. Tapi Philip balik nak tawan tahta England. Itu sejarah. Memang sebelum tu dia bergolak apa, sebelumnya lagi, ya. Tapi masa tu dia berdamai baik. Pasal Richard dengan Philip tak ada masalah. Philip ada masalah dengan Henry, bapak dia. Tapi tak apalah, Richard sayang Philip. Tapi Philip kita tak apalah, saya balik dulu, ada kerja sikit. Balik dia nak jatuh, dia nak gulingkan Richard. Richard dapat tahu cerita ni. Masa ni tuan-tuan baca sejarah perang salib, Richard dengan Salahuddin nak perang betul-betul lah ni, nak mati tu ya. Tapi masa inilah Allah takdirkan Richard balik. Richard balik nak menghalau ke England sebab nak pergi cari idola dia yang penayang dia tu. Saya takut saya silap, tapi saya baca dulu. Saya ingat saya sejarah tu, kalau saya salah betulkan saya Dia tu mungkin baca-baca kat sini kan. Richard ditangkap, ya, dia ditangkap dan dipenjarakan. Saya ingat saya dia mati dalam penjara kot. Tak apa, kalau saya salah betulkan saya. Tapi saya ingat macam sejarah dia ditangkap. Dia nak pergi lawan dengan politician lama tu lah. Akhirnya dia kena. Dia ikhlas, Richard ni dia ikhlas. Dia naif. Philip kata jom pergi bantu kondis, jom lawan. Hang tunggu tadi, tunggu. Aku nak balik sat, balik kena guling tahta dia, kerusi dia. Jadi ahli politik baru kena hati-hati dengan ahli politik lama. Dia pun cakap. Itu yang berlaku. Perpecahan sekali lagi dalam kalangan Kristian, maka memungkinkan kemenangan Islam sampailah ke hari ini lah. Bukanlah ke hari ini Pertemuan Kenis dia pada ambil dah, tapi kita masih duduk lah kan. Itu jasa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu dikatakan sinar pada kurun ke-6 itu. Selain daripada sinar yang satu lagi lah, iaitu Al-Ghazali. Itu saya akan pergi bulan depan lah. Pengajaran dia apa tuan-tuan malam ni? Bila mana umat Islam sungguh-sungguh nak bantu perjuangan agama ini, kalau kita tidak ada jalan macam mana sekalipun, Allah akan buka jalan. Kalau bukan Allah beri nilai tambah kepada kita, Allah akan bagi nilai kurang kepada mereka. Itu maksud saya. Kalau bukan pun Allah menambah added value, bukan added value, nilai tambah kepada kita. Kalau bukan pun Allah menambah nilai kepada kita, Allah pasti akan mengurangkan nilai mereka. Either one lah, ataupun dua-dua. Itu yang berlaku, kita dapat lihat dalam sejarah yang kita dah baca ni. Mungkin dalam konteks sekarang kita merasakan Islam tak boleh nak bantu dah. Malaysia nak pi tapi tak boleh pi. Kita nak pi macam mana? Nak naik kapal terbang, nak lalu ke negara mana? Nak bawa kapal nak pergi ke negara mana? Pening kepala, tapi kita nak tolong sangat-sangat. Doa kunut tiap malam ni. Allah akan huru-harakan kesatuan musuh kita. Allah akan kurangkan nilai musuh kita. Allah Ta'ala alam. Tuan-tuan, 8.55 bulan depan 4 lagi tak? 4 lagi betul? 4 lagi. Bulan depan, kalau ikut buku ni, kurun ke-6 ni, dia pergi kepada perbincangan. Malam ni kita dah habis dah. Dia cerita pasal Richard ni, saya dah cover dah. Dia cerita macam ni, bulan depan ni, Maulana Abu Hasan cerita, setelah perginya Salahuddin, tidak ada yang lain dah. Itu. Sebab tu Muhammad Iqbal buat syair, Qum Salahuddin Qum. Bangkit Salahuddin bangkit. Mungkin kita nak pergi yang tu kot bulan depan. Tengoklah macam mana. Atas kesempatan yang ada bulan depan, kita tengok yang mana yang sesuai kita nak cover. Tapi ingat kita follow yang tu dulu, kurun ke-6. Pasal kurun ke-6 ni banyak drama dia. Al-Ghazali, Imam Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali meninggal awal kurun ke-6, 505. Tapi impact pemikiran Al-Ghazali itu berlaku dalam kurun ke-6.
Impact pemikiran Imam Al-Ghazali berlaku dalam kurun ke-6, iaitu kebangkitan agama, Ihya Ulumuddin apa semua tu. Mungkin bulan depan kita cerita insya-Allah. Tuan doakan, dan kalau bulan depan buku ni dah keluar lagi cantik. Mudah-mudahan tuan doakan. Allah Taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa yafdal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin wa hdina fi riyatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.